Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan keizinannya kita dapat kembali bertemu menyambung program halaqah online yang dikhususkan untuk GPI Daerah Krian. Selamat Raya Ma'azah Batin saya ucapkan walaupun dah di hujung Syawal. Kehadiran kita baru ada 6 orang. Yang lain tu wallahualam mungkin ada kesibukan yang tak dapat dielakkan lah. Cuma ada tadi seorang lah PM kat saya, anak dia tak sihat. Okey, tak apalah. Maknanya sekarang dah 9.30, sepatutnya mula 9 suku tadi, jadi saya teruskan jugalah. Jadi sebelum tu saya nak maklumkan saya ada hantar nota yang baru. Nota yang baru yang ada beberapa perubahan, kemudian ada tambahan. Ada tambahan. Sebab dalam nota yang lama tu ada beberapa kesilapan ejaan lah. Nota tu saya bina sendiri, saya inovasikan daripada pengalaman-pengalaman saya terlibat dengan Al-Quran dan saya rujuk beberapa kitab-kitab tajwid dan saya cuba untuk memudahkanlah dia punya bentuk penyampaian. Dan kadang-kadang bila buat seorang-seorang ni, dia adalah di sana sini yang terlepas. Jadi bila saya gunakan ketika buat penyampaian tu barulah tersedar di mana-mana yang ada kesilapan. Sebab tu saya minta sangatlah supaya nota-nota tu jangan dipasing lagi. Jangan dibagi pada orang lain, takut ada perkara-perkara yang berlaku kesilapan tu saya tak sempat nak perbetulkan. Yang tu yang saya paling bimbang sebab benda ni melibatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nanti takut kalau saya tak sempat nak baiki, benda itulah tersebar dia jadi fitnah pula kan. Okay. Saya akan gunakan skrin. Okey, ini takvim yang siapa dia mikrofon tak tutup. Takvim yang saya edarkan dan kita dah masuk pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama ialah pada 30 hari bulan 3 yang lalu lah. Kalau ikutkan dah dekat 2 bulan. Masa ni belum puasa lagi. Penerangan tentang Al-Jawf dan masih lagi belum masuk belum masuk lagi tajuk Al-Jawf ni. Sebab hari tu pengenalan tu mungkin panjang sikit sehingga tak sempat nak masuk kepada tajuk Al-Jawf. Dan sebenarnya jadual ni pun dia fleksibel. Boleh jadi nanti ada kena diubah swag kerana kemungkinan masa-masa tertentu tak cukup untuk satu-satu tajuk kan. Okey, kita terus ringkaskan, kita pergi terus kepada Al-Jawf. Satu bahagian yang termasuk dalam tempat keluar huruf. Jadi tempat keluar huruf ni dia ada 5. Antaranya ialah Al-Jawf. Al-Jawf. Jadi penting kita kena buat kajian, kita kena analisa setiap tempat keluar huruf ni dan kita kena faham betul-betul dari sudut teorinya dan faham dari sudut praktikal dia. Yang paling penting dari segi praktikal. Bagaimana tempat keluar huruf ni dia berfungsi ataupun dia beroperasi ketika membaca Al-Quran. Sebab tempat keluar huruf ni atau kita panggil makhrajul huruf ni adalah satu yang sangat penting. Adalah satu yang sangat penting kerana kalau tersilap tempat keluar huruf dia boleh membawa kepada
berlakunya perubahan makna pada kalimah yang kita tersilap tadi tu. Sebab itulah kita kena betul-betul menguasai benda ni, kena belajar sehingga mahir. Jadi belajar, kita masa belajar, mungkin semua dah belajar dulu kan. Di universiti dah belajar, di maktab sudah belajar. Tapi kadang-kadang belajar masa itu dia tak sama. Kerana masa itu kemungkinannya belajar tu sebab nak periksa lah. Dia lain kalau kita belajar tu kerana nak boleh jawab periksa, dengan belajar untuk praktikal tu dia tak sama. Memang jauh beza dia. Dia punya feel tu pun lain. Jadi kalau belajar kerana nak beramal tu memang suasananya lain. Okey. Ini huraian huraian tentang al-jawf. Jadi kena faham al-jawf tu dari segi maksudnya apa, dia punya kedudukan ni macam mana, apa huruf yang keluar daripada al-jawf, dan bagaimana huruf tu nak dikeluarkan melalui al-jawf. Yang tu yang kita kena tahu. Baik, secara mudahnya al-jawf ni ialah ruang yang kosong. Ruang yang kosong. Itu dari sudut bahasa lah. Jadi menurut istilah tajwid pula, al-jawf ni ialah ruang yang kosong yang terletak antara halkum. Yang gambar tu warna biru. Itu kawasan halkum daripada pangkal sampai hujung, dan mulut warna hijau. Maksudnya itulah kawasan kosong yang dinamakan dengan al-jawf, iaitu meliputi pangkal halkum sehinggalah di hujung mulut, sehingga keluar daripada gigi tadi itu. Jadi kena faham al-jawf itu tempat dia. Kadang-kadang dia diterjemahkan sebagai rongga, mungkin dia nampak sangat. Tapi kalau kita kata ruang kosong, maknanya kawasan itu dia kosong, tidak ada apa-apa yang ada di situ. Dan penggunaannya pula dia tidak perlukan kepada sentuhan-sentuhan. Bila sebut bunyi al-jawf ni, dia tidak ada perkara yang bersentuhan. Semuanya dia akan terbuka. Penggunaannya bila keluar suara melalui al-jawf ni, ruangan itu sentiasa terbuka. Okey. Jadi yang ketiga, huruf yang keluar daripada al-jawf, yang seperti mana yang kita sedia maklum, dia ada 3, iaitu huruf mat. Huruf mat yang 3 itu bunyinya akan keluar melalui ruang kosong yang bermula daripada peti suara di pangkal halkum sehinggalah di hujung mulut. Jadi kalau huruf alif sebelumnya baris atas. Kalau huruf waw sebelumnya mesti dhammah ataupun baris depan. Dan kalau huruf mat ya sebelumnya mesti kasrah ataupun baris bawah. Itu secara teorinya. Jadi ketika ataupun semasa ketiga-tiga huruf mat ni, alif, waw, ya ni dikeluarkan, ini yang paling penting sekali. Kedudukan mulut tu macam mana? Dia bukan sekadar keluar je. Jadi dia kena mesti dalam kedudukan yang mengikut kaedah yang telah disepakati. Kalau tak ikut kaedah, nanti bunyi dia akan macam-macam. Bunyi A macam-macam bunyi A. Bunyi U macam-macam ada. Bunyi I pun macam-macam ada. Jadi bila mengikut kaedah, maknanya daripada rumpun mana pun, daripada bangsa apa pun, kalau dia boleh menguasai kaedah ataupun meletakkan kedudukan al-jawf ni dengan cara yang betul, walaupun dia mungkin India, walaupun dia mungkin Melayu, walaupun dia mungkin Cina, dan dalam rumpun Melayu ni walaupun dia Banjar, walaupun dia Jawa, insya-Allah bunyi dia standard. Bunyi dia standard. Dan akan lahirlah suara yang kata-kata lahjah Arabi tadi. Okey, itu yang nombor 4. Kena tahu kaedah, dan ni yang kita kena belajar. Dan inilah yang saya nak kongsikan supaya nanti bila ustaz dan ustazah belajar baca Quran, maknanya suara yang keluar bila melibatkan yang berkaitan dengan bacaan mat ni, dia akan bunyi yang sepatutnya. Okey. Kemudian yang keempat, semasa ketiga-tiga huruf mat yang tadi nombor 5. Huruf mat ni dia boleh digabungkan dan mesti digabungkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang berbaris. Jadi kalau huruf mat alif waw ya tidak disertai oleh mana-mana
huruf hijaiyah yang berbaris, maka dia tidak berfungsi. Sebab tu dalam nombor 5 ni saya beritahu, ketiga-tiga huruf mat boleh digandingkan dengan semua huruf hijaiyah yang berharakat, maknanya yang berbaris. Jadi dengan sendirinya bila huruf hijaiyah yang berbaris ni digabungkan dengan huruf mat ni, maka tempat keluar bunyi baris juga mestilah melalui ruang kosong yang kita sebut sebagai al-jawf tadi, dan suara itu mesti bergerak daripada pangkal halqum sehingga hujung. Sebab itulah dia disebut juga sebagai muqaddar. Sebab dia kawasan dia luas, tak boleh nak, dia tak terikat dan tidak boleh nak spesifikkan di mana suara sebenarnya. Dia suara tu mesti memenuhi seluruh ruang kosong yang meliputi pangkal halqum sehinggalah hujung mulut. Suara tu mesti penuh, dia tak boleh sekat-sekat. Arti yang nombor 2 tu. Dia bebas, tidak terikat dan tidak nyata dalam memusatkan suara. Itu dipanggil al-jawf. Jadi secara kesimpulannya, setiap huruf hijaiyah akan berada pada makhrajnya ketika mati. Jadi kita ada 5. Kita ada 5. Dalam makhraj huruf ni, dia ada 5 tempat keluar. Jadi yang pertamanya kita sebut al-halqu, halqum. Keduanya al-lisan, lidah, dan ketiganya asy-syafatan. Jadi 28 huruf hijaiyah ni bila dimati, 6 akan pergi ke halqum, 18 akan pergi ke lidah, dan 4 akan pergi ke bahagian bibir. Jadi semua 28. Bila dia mati, bila disukunkan bunyi dia. Tapi apabila huruf-huruf yang bila sukun tadi, ada yang di halqum, ada yang di lidah, ada yang di dua bibir, bila dibunyikan baris sama ada A, I ataupun U, dia kena beralih tempat keluarnya, iaitu dekat al-jawf. Di situlah peranan al-jawf. Dia hanya untuk mengeluarkan bunyi bacaan mat A, I, U dan juga bunyi baris A, I, U. Jadi itu dia punya prinsip dia. Sebab tu ayat itu kata apa? Setiap huruf hijaiyah akan berada pada makhrajnya ketika sukun dan akan terpisah dan dijauhkan dari makhrajnya ketika berharakat. Sekiranya tidak terpisah dan dijauhkan daripada tempat keluarnya, bunyi baris tidak dapat mengalir keluar dengan sempurna. Okey, saya bagi contoh. Kita ambil satu huruf yang keluar daripada halqum. Satu huruf yang keluar daripada halqum. Ambil contoh huruf Ain. Huruf Ain. Huruf Ain bila mati, dia akan berada dekat tengah halqum dengan cara menolak ke belakang injak suara yang ada di bahagian tengah halqum. Katalah Ain mati, sebelumnya ada hamzah yang berbaris atas. Itu bunyi dia ketika sukun. Dia akan berada dekat halqum, tengah halqum. Bila dia dibunyikan dengan bunyi baris, contoh baris fathah, dia kena keluar bunyi tu pergi dekat al-jauh yang bermula daripada pangkal halqum sehinggalah hujung. Jadi mati, lepas tu bila dia berbaris kena keluar daripada situ pergi ke al-jauh. Dia tak boleh tidak dipisahkan. Kalau tidak dia akan jadi begini bila tidak dipisahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya dia masih lagi berada dekat tengah halqum. Tapi kalau keluar ke al-jauh, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Dia tidak alamin. Itu maksud dia. Saya ambil contoh-contohnya sebagai apa yang dikatakan bila mati berada dekat makhrajnya dan bila berbaris dia kena keluar pada makhrajnya dan pergi ke al-jawf. Okey, nombor 7. Cara mengeluarkan bunyi huruf mat dan bunyi baris setiap huruf hijaiyah perlu dipelajari dan dikuasai secara teori dan praktikal. Jadi bila ustaz dan ustazah belajar benda ni, dia kena ada penglibatan dua hala. Sebab itulah kena ada talaqi dan musyafahah, sama ada secara bersemuka ataupun bersemuka secara online.
Kalau sekadar dengar daripada mula sampai habis, kalau dia mesti dengar daripada mula sampai habis, periksa lulus tapi kurang praktikal, itu bila baca tu dia tak sama dengan apa yang kita pelajari secara teori. Jadi jelas ya, yang dikatakan al-jawf ni apa ialah ruang kosong yang kedudukannya antara pangkal halkum ke mulut. Yang kalau tengok gambar tu warna biru halkum, warna hijau tu mulut. Dan kedudukannya luas, bebas dan suara tidak boleh difokuskan di mana-mana. Dia mesti memenuhi seluruh ruang kosong yang ada di antara pangkal halkum dekat dengan mulut. Jadi suara yang terlibat ialah suara huruf mat dan juga suara baris. Dan bila dikeluarkan, mesti ruangan tu mestilah dalam keadaan yang seimbang dari segi bunyi dia. Dia mesti dimulakan dengan menggetarkan pangkal suara di pangkal halkum. Itu dia punya prinsip dan yang berkaitan dengan al-jawf. Tadi saya ada sebut tentang kaedah. Jadi Imam Ahmad bin Badruddin At-Tibi berkata dalam Manzumah Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, dia kata apa? Tentang kaedah nak menggunakan al-jawf ni untuk bunyi A, bunyi I dan bunyi U dan juga bunyi mat U, I, A. Macam mana cara dia? Wa kullu madmunin falan yatimma illa bidammash syafataini dhamma. Wazun khifadin min khifadin lil fabi yutimmu wal maftuhu bil fathi afhami. Okey, tengok apa maksud dia. Setiap huruf berbaris dhammah. Setiap huruf yang bunyi baris depan tidak sempurna. Bunyi baris depan ni tidak akan sempurna bunyi dia ataupun sebutannya melainkan dengan bibir dimuncungkan. Sebab tu kalau ustaz dan ustazah membaca huruf-huruf yang ada baris depan ataupun huruf mat waw yang didahului oleh huruf lain yang berbaris depan, kena muncung mulut. Contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Muncung betul-betul. Kalau sekerat je, dia akan bunyi nak menghala ke bunyi O. Iyyaka na'budu wa iyyaka lakum dinukum. Tu sebab apa tak muncung lah. Sepatutnya lakum dinukum waliyadin. Ulaik. Olaik. Jadi O. Dia U. Kalau muncul jadi U. Kalau tak muncul O. Ataupun muncul sekerat. Jadi O juga. Itu kaedah membunyikan baris depan ialah dengan bibir dimuncungkan. Okey. Lepas tu apa lagi? Huruf berbaris bawah, ini kasrah, rendahkan rahang. Ginilah rahang, tarik ke belakang. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rendah. Kalau tidak, nasta'in. Tak cantik punya dia. Nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Itu rendah rahang. Jadi ni kira ini penting nanti bila ustaz dan ustazah boleh kuasai benda ni, bila mengajar kena tunjuk cara macam tu. Biar pelajar tu dia sentiasa mendengar dengan kaedah yang betul walaupun dia masa tu dia tak apa nak tahu apa. Maknanya kita kurangkan penggunaan istilah-istilah seperti mana yang saya jelaskan pada ustaz dan ustazah, tapi lebih kepada kita tunjukkan cara membaca. Itu baris bawah. Maknanya jangan lupa untuk merendahkan rahang bawah. I, B. Okey. Seterusnya. Begitu juga dengan huruf yang berbaris fathah, baris atas. Tidak hanya sempurna, bunyinya hanya akan sempurna dengan membuka mulut secara pertengahan. Kena buka mulut. Sebab tu jangan baca Quran yang banyak contohnya baris atas tapi tak buka mulut.
Okey, mungkin ada nak tanya, lebar mana nak buka mulut tu? Kelebaran tu. Okey, lebar mulut tu kita boleh menggunakan kaedah sama ada dengan satu jari dia punya jarak tu ataupun dua jari. Dia di antara gigi atas dengan gigi bawah. Kita masukkan jari tu kat sini. Nanti ada penelitian lagi. Kalau dia itu secara umumnya gitulah. Tapi kalau bunyi bahagian atas kita tak buka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Mula. Itu yang baca macam tu. Baca bunyi macam orang bercakap. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi bunyi malas. Tapi kalau kita buka mulut untuk yang bahagian atas ni, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau buka tak cukup, Yasin wal Qur'anil Hakim. Setakat tu je. Ini kaedah umum lah ya. Nanti dia ada pendetilan dia. Okey. Ini baru saya mengkhususkan bunyi baris dan saya susun mengikut matan tadi, matan syair tadi. Saya mulakan dengan kaedah untuk menyempurnakan bunyi baris depan. Bunyi baris depan. Baik, sebelum tu saya nak jelaskan sama ada bunyi baris depan, bawah ataupun atas ataupun dalam bentuk baca bentuk mat, huruf mat yang melibatkan waw sebelumnya baris depan sehinggalah kepada bunyi huruf mat alif sebelumnya baris atas, dia akan berlaku dalam 3 keadaan. Memang akan berlaku. Cumanya silih berganti, tak tahu yang mana banyak ataupun sikit. Dia tengok pada ayat. Pertamanya ialah bunyi baris depan yang sifatnya istifal dan infitah. Istifal infitah ni adalah sifat huruf. Istifal ni maksudnya apa? Merendahkan lidah supaya bunyi itu menjadi nipis. Dan huruf yang istifal memang dia akan infitah. Infitah maknanya lapang. Lidah kita tu tidak diangkat, dia mendata. Mendata secara rileks di atas landasan mulut bahagian bawah. Okey. Jadi dalam 28 huruf hijaiyah, huruf yang ada sifat istifal ada 21. Lawan ni isti'la ada 7. Okey. Saya ulang balik. 20 huruf yang ada sifat istifal ni daripada 28, 21 semuanya adalah bersifat istifal. Bakinya 7 itu dia bersifat isti'la. Isti'la ni maksudnya meninggikan pangkal lidah dengan tujuan untuk menebalkan bunyi huruf. Tapi laluan dia ruang kosong tu juga. Cumanya pangkal lidah tu mengawal nipis, tebal. Okey. Baik, infitah. Infitah ni ada 24 huruf daripada 28 yang bersifat infitah. Kenapa dia lebih banyak daripada huruf istifal tadi? Istifal ada 21, infitah ada 24. Dan saya beritahu tadi, semua huruf yang ada istifal akan ada sifat infitah. Mana baki lagi yang 3 tu? Okey, baki yang 3 yang infitah yang tidak istifal, dia duduk dekat nombor 2 tu. Ada huruf isti'la, kemudian dia infitah, dia macam istifal, dia lapang. Iaitu huruf kha, huruf ghain dan huruf qaf. Tebal tapi lapang. Jadi selebihnya lagi ada 4. Jadi 4 ni dia pergi kepada itbaq. Apa itbaq ni? Kalau tengok balik pada sifat, dia ada 2 pandangan. Pertamanya ialah meninggikan tengah lidah di samping pangkal lidah, menghampiri langit atas untuk menjadikan suara itu terkepung. Dan huruf itbaq ni memang dia isti'la.
Huruf yang ada sifat itbaq ni dia memang isti'la. Iaitu sod. Okey, bot, to, bo. Jadi daripada 7 huruf isti'la tadi, 3 akan pergi kepada yang ada infitah. 4 dia akan pergi yang ada itbaq. Ini secara umum dulu. Jadi bila kedudukannya macam ini, jadi bunyi baris itu memang dia akan berbeza. Tapi laluan dia sama. Laluan dia sama. Yang akan membezakannya, kita tengok ciri tambahan pada setiap kategori tadi. Okey. Baik, kita pergi balik yang pertama. Untuk yang nipis dan lapang, apa yang kita perlu buat? Untuk yang baris depan ni. 2 bibir dimuncungkan dan pangkal lidah diangkat. Tadi saya sebut lah, pangkal lidah diangkat untuk tujuan isti'la. Tapi ini kes lain sikit. Sebab untuk bunyi baris depan ni diperlukan ada berlakunya pangkal lidah yang diangkat. Cumanya nanti bila dia keluarkan suara, dia ada beza dengan pangkal lidah diangkat untuk yang sifat dia isti'la yang betul-betul tebal dengan infitah dulu dan juga isti'la itbaq. Okey. Maknanya 2 bibir dimuncungkan dan pangkal lidah diangkat. Okey, seterusnya ini yang akan menentukan dengan yang lain. Getaran ataupun gelombang suara bergerak di permukaan lidah sebagaimana yang saya letakkan bulat-bulat tu. Itu sebagai anggaran lah. Dia tidak akan pergi ke ruang lelangit ke atas. Dia betul-betul bergerak di atas kedudukan lidah tadi tu. Lepas tu hujung lidah sentiasa direndahkan dan dalam keadaan rileks. Contoh qalu na'budu. Betul-betul saya buat suara tu atas permukaan lidah. Dia ikut bentuk. Dia tidak pergi ke ruang lelangit. Kita cari lagi ayat yang lain. Yang nipis. Apa dia? Bila nak cari dia tak jumpa tak. Yang saya boleh sebut tadi lah. Illallazina amanu. Illallazina amanu. Bunyi dia macam tu. Kemudian selesai yang satu tu. Maknanya walaupun pangkal lidah diangkat, dia tidak akan menyebabkan suara tebal bila kita mengalirkan suara atau pergerakan gelombang suara betul-betul di atas permukaan lidah yang berakhir dengan kedudukan mulut tu muncung dan lidah tu dalam keadaan rileks. Amanu qalu. Okey. Selesai yang pertama. Maknanya nipis dan lapang ketika bunyi dhammah untuk huruf yang ada sifat istifal dan infitah. Yang kedua, huruf yang ada sifat isti'la, pangkal lidah kena angkat dan suara itu mesti memenuhi ruang di kawasan lelangit, kemudian dia kekal muncung. Dia punya getaran ataupun gelombang suara bergerak di ruang lelangit. Hujung lidah sentiasa direndahkan dan dalam keadaan rileks. Dia cuma pangkal je. Jadi bunyi dia cari kan? Tu dia. Dia tebal kan? Tapi kalau kaf sebab aliran suara tu mengalir atas lidah saja. Tapi kalau dia mengalir di ruang lelangit. Itu beza dia. Okey? Boleh beza Qaf dengan kaf. Qaf bunyi tebal, kaf bunyi nipis. Sebab qaf ada sifat isti'la dan infitah. Kaf istifal dan infitah. Saya bunyikan kaf dulu yang ada sifat istifat infitah ketika dia dhammah. Wattaqu kakiku. Okey. Kalau qaf jadi bila membunyikan huruf qaf dengan kaf yang berbaris depan, dia mesti dibezakan dengan cara
bagaimana kita mengeluarkan suara itu, dia mesti berbeza dari segi gelombang dia. Perjalanan gelombang suara itu mesti berbeza. Okey, kita pergi yang ketiga. Kita pergi yang ketiga kali ini isti'la tapi dia itbaq. Itbaq ni suara terkepung. Tadi saya sebut tengah lidah kan. Kaedah yang lain pula, angkat pangkal lidah dan angkat juga tengah lidah menyebabkan lidah tu tinggi, lepas tu di tengah lidah tu ada lekukan. Ada lekukan. Maknanya kemudian dua bibir tu dimuncungkan. Maknanya dia rapat ke atas lah. Ke atas kemudian dimuncung. Kemudian pangkal lidah dan hujung lidah sentiasa terangkat. Lidah sentiasa dalam keadaan tidak rileks. Mula-mula pangkal lidah dan hujung lidah sentiasa terangkat, tengah lekuk. Kemudian lidah sentiasa dia tidak rileks, dia tegang. Dia keras, dia agak keras. Contoh sebutan to. Pu, pu, pu. Kalau pu tu tebal saja. Kalau tu istifal infitah. Sebab tu kalau kita baca surah At-Tin. Bila baca surah At-Tin kita akan jumpa benda tu. Wat-tini waz-zaitun. Huruf ta, istifal infitah. Wa quri sinin. Tu itbaq isti'la. Beza. Saya ulang balik. Wat-tini waz-zaitun. Wa quri sinin. Wa tu istifal infitah. Isti'la itbaq. Selesai. Boleh ke Ustazah? Ada nak tanya ke? Sebelum saya masuk yang kedua, harakat kasrah lah. Kalau tak ada saya terus. Nanti bila praktikal boleh try lah. Okey. Sekarang kita masuk kepada penggunaan al-jauh untuk bunyi kasrah. Bunyi baris bawah. Yang secara asasnya rahang direndahkan. Itu asas dia. Itu asas dia untuk semua sama aja. Okey, kita pergi yang pertama tadi. Seperti mana juga dhammah, istifal, infitah. Maknanya suara keluar bermula dengan menggetarkan pati suara. Semuanya macam itu. Baik dhammah, baik kasrah, baik fathah. Dia mesti start dia menggetarkan pati suara. Sebab kita balik kepada definisi al-jauh tadi, iaitu ruang kosong antara pangkal halkum dengan hujung mulut. Maknanya dia akan start di situ. Dia tak boleh start hujung halkum. Dia mesti daripada pangkal halkum. Jadi barulah seluruh kawasan kosong tu dipenuhi sebab kita mulakan suara secara seimbang daripada pangkal. Okey. Yang keduanya, tengah lidah diangkat ke lelangit. Okey, tengok dalam gambar tu. Tengah langit bukan betul-betul tengah. Tengah lelangit ke hadapan yang dekat curve tu. Okey. Kemudian rahang direndahkan sebagaimana yang dalam matan tadi. Maksudnya selain rahang direndahkan, tengah lidah juga kena angkat. Maksudnya suara tu daripada pangkal halkum dia akan naik, kemudian dia akan turun. Boleh jadi baris bawah, barulah bunyi dia ke bawah. Kalau tidak, kalau lidah kita kata baris bawah silap-silap dia akan bunyi A ataupun bunyi A. Okey. Kalau kita naikkan tengah lidah menghala ke tengah lelangit ke hadapan, dia barulah bunyi dia E. Bunyi ni E. Kemudian pangkal dan hujung lidah dalam keadaan rileks dan sentiasa direndahkan. Sama dengan yang dhammah tadi, getaran ataupun gelombang suara bergerak di permukaan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau tidak diangkat tengah lidah dan direndahkan bawah apa maknanya rahang tu, dia akan jadi bas. Bismillahirrahman, bismillahirrahmanirrahim. Him, Ibrahim, bihim. Jadi begitulah bunyi dia. Kalau betul-betul kaedah tu, him. Waladdallin. Waladdallin.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau tak betul, kalau tak ikut kaedah yang saya terangkan tadi, alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dia akan jadi gitu. Tapi kalau ikut kaedah tu, ghairi. Maknanya tengah lidah tidak diangkat. Nipis roh yang berbaris bawah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu semua bunyi baris bawah daripada ri, him, lin. Okey. Itu bunyi baris bawah yang ada sifat huruf yang ada sifat istifal dan infitah. Ada 21 huruf yang sama dengan yang atas tadi. Kali ini dia pergi kepada bunyi baris bawah. Jadi al-jawf, maknanya dia punya keluar tu sama, cuma bentuk lidah tu saja tidak sama dan bentuk mulut pun tidak sama. Okey, kita pergi pada yang kedua. Kali ini ada isti'la. Jadi hanya dibezakan dengan cara pergerakan gelombang suara. Gelombang suara. Dia tebal tapi dia lapang. Cumanya huruf tebal ni bila dia berbaris bawah, dia taklah sama taraf tebalnya ketika dia berbaris atas. Dia kurang sedikit. Tapi taklah sampai dia menjadi nipis. Okey, kita ambil huruf yang hampir sama. Iaitu huruf qaf dengan huruf kaf. Mustaqim. Itu cara menyebut qaf yang berbaris bawah. Suara mengalir dekat ruangan dan langit. Mustaqim. Kalau kaf, mustaqim. Sebab dia mengalir betul-betul di permukaan lidah yang bentuk dia sama dengan yang ada isti'la tadi. Jadi jagalah sebutan huruf qaf baris bawah ni. Dia tidaklah setebal macam mana ketika berbaris atas. Contoh kadang-kadang orang terlebih yang dipanggil takalluf, melampau. Mustaqim atau melampau. Mustaqim pun melampau juga. Jadi jangan berada dalam dua keadaan yang saya sebut tadi. Pertama, terlalu tebal. Mustaqim. Sampai begitu bunyi dia. Dia sikit je. Dia tebal sedikit daripada kaf. Sebab di baris bawah. Mustaqim. Mustaqim. Tapi jaga ta. Ta tu jangan pula musta. Dia musta. Musta. Dia nanti kita pergi kepada istifal dalam bentuk fathah. Mustaqim. Mustaqim. Ala siratim mustaqim. Okey, dalam surah Yasin. Okey, yang ketiga. Kali ini suara baris bawah yang bunyi terkepung. Suara baris bawah yang terkepung maksudnya dibezakan dengan yang kedua tu, dia terkepung ni menyebabkan lidah kita tu dia kena maknanya dia tak relax lah, dia kena dikeraskan sikit. Contoh dia apa? Sira, ti, kalla la tuti'. Kalla la tuti'. Jangan tutiak. Dia contiang ni, tutiak. Itu bunyi slang orang belah utara. Dia tutiak. Tuti'. Tutiak. Tutiak. Gitu. Ti, ti. Itu kalau itbaq. Si, di, Sadaqallahul azim. Bunyi terkepung. Dia tak boleh azim. Itu bunyi lapang. Okey. Ini cerita kaedah membunyikan baris bawah yang menggunakan al-jauh pada 3 keadaan. Macam saya sebut tadi, yang saya sebut tadi, 3 keadaan ni dia sama. Ketika baris depan, baris bawah, dan kita akan pergi yang ketiga. Baris atas yang dipanggil fathah. Okey. Pergi yang pertama dulu. Untuk huruf yang berjumlah 21 yang ada sifat istifal, kemudian dia juga ada sifat infitah,
yang melibatkan bunyi baris atas. Starting bunyi dia sama. Dengan peti suara tu digetar kan, bermula daripada pangkal halkum pergi ke depan sambil mulut tu terbuka. Tadi saya dah terang dah bukaan mulut macam mana. Okey, pangkal lidah dan hujung lidah sentiasa dalam keadaan rendah dan rileks. Rendah dan rileks. Rahang bahagian bawah mulut direndahkan juga. Sama dengan kasrah, tinggal lagi kasrah tu dia tidak buka macam mana fathah. Dia tidak dibuka. Kalau kasrah baris bawah tapi bukaan dia tak sama saiz dengan fathah ya. Rahang bahagian bawah mulut direndahkan. Lepas tu gelombang suara dia bergerak mendatar. Jaga hujung lidah jangan terangkat. Wa ma adraka inna a'tainaka. Okey. Yang ni cabaran untuk orang yang slang daripada Perak Utara sampai ke Perlis. Yang menyebabkan bunyi yang jadi macam tu kenapa? Sebab tolakan suara tu dia pergi ke menghala ke atas. Walaupun tak berapa nak naik tapi dia agak renggang dengan permukaan lidah, itu yang jadi wama. Wama. Itu tebal lah. Wama. Kalau orang belah Kuala pula dia tak berapa nak buka. Ula. Inna. Dia bunyi macam tu lah. Kalau orang belah Paris pula dia terlebih. Wame. Tak ada macam tu. Itu takalluh nama dia. Takalluh nama dia. Dia sedang. Cuba tengok mulut saya. Wama. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena anjal. Anjal rahang bawah ni. Dia kena bergerak, jangan kaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Jangan alham. Maksudnya dia jadi itbaq, tak lapang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumi. Macam tu salah. Clear tu. Istifal lah. Jadi dia kalau bunyi yang panjang, contohnya sampai 5 ataupun 4 harakat, kita ambil satu ayat kan, surah Al-Baqarah kan. Kena buat betul-betul lidah tu. Jangan berubah sehinggalah dia sampai 5 harakat. Ulaika ala hudam min rabbihim. Jangan tu naik suara. Tak buka. Terlebih. Okey. Boleh Okey, kita pergi yang kedua. Kali ni tebal tapi lapang. Bila tebal lapang ni, Ustazah ingat saja. Dia bermula daripada hujung halkum sampai ke pangkal halkum. Hujung halkum huruf Ghain dengan Kha, pangkal halkum huruf Qaf. Kat situ je kedudukan dia. Jadi contoh dalam surah Al-Fatihah, ghairi, dia ghairi. Jadi di sini kita dapatlah membuat kesimpulan dan kita menafikan petua-petua yang banyak orang gunakan dan orang war-warkan. Apa petua dia? Nak menebalkan huruf kena muncung mulut. Salah. Ustaz dan Ustazah tolong betulkan. Tolong betulkan kaedah ni. Jangan diteruskan kaedah ni. Buat muka masam. Tak betul juga. Itulah ayat dia. Kalau nipis, buat muka senyum. Tak, dia atas kedudukan pangkal lidah. Kalau istiqlaq, pangkal lidah kena tinggi. Bukan muncung. Ambil contoh ya. Kalau saya memuncungkan mulut ketika bunyi kha yang tebal. Khalidi, ghairi. Salah. Dia
Dia macam ni ya, mulut tak muncung. Mulut tidak terlibat. Kha, kha, ra. Jadi bila kita baca dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdu, ghairi, ra, kha. Jangan ro, kho. Salah. Takalluf, melampau. Rupanya dalam baca Quran ni ada yang kategori melampau juga. Kita ingat dalam bab lain melampau, rupanya dalam Quran ni tak kena gaya kita jadi melampau. Melebihi daripada had yang sepatutnya. Terlebih. Jadi menyusahkan lah. Menyusahkan. Okey. Jadi 3 huruf. Jadi gelombang suara tu dia naik dalam bentuk condong. Jadi bila ustaz dan ustazah baca huruf kha, ra, qa ni, bayangkan gerakan suara tu dia menghala, naik tapi condong. Sebab depan tu, hujung lidah tu rendah, dia hanya pangkal saja. Dan ada sedikit lekuk dekat bahagian tengah. Tapi hujung tak tinggi. Sebab tu dia tak jadi terkepung. Sebab dia berlepas. Kemudian, yang ketiga, isti'la' itbaq. Baris depan yang berlaku pada huruf yang ada sifat isti'la' dan itbaq. Dia 4. Dia ada 4. Okey. Saya lebih suka kalau ustaz dan ustazah menyebut huruf-huruf ni jangan ikut urutan. Jangan ikut urutan hamzah, batah. Dia jadi susah sebab dia apa ni, dari segi orang kata tempat keluar tu dia jadi berselang-seli. Kita terus. Ada tak huruf itbaq ni di bahagian halqum? Tak ada. Tolak tepi. Ada tak huruf itbaq ni yang keluar daripada bahagian bibir? Tak ada. Tolak tepi. Maksudnya kita fokus saja huruf itbaq ni. Huruf yang ada sifat itbaq ni hanya ada di bahagian lidah. Hanya ada di bahagian lidah. Kalau isti'la' infitah tu dia melibatkan hujung halqum dengan pangkal lidah. Tapi huruf yang ada sifat itbaq dan juga isti'la' ni dia hanya di bahagian lidah saja. Bermula daripada tepi hujung tepi pangkal lidah. Tepi pangkal lidah ada satu. Huruf dad. Huruf dad. Lepas tu hujung lidah dengan pangkal gigi atas. Huruf apa Ustazah? Hujung lidah dengan pangkal gigi kacit sebelah atas. Dia ada 3 huruf tu. Tapi salah satu daripada 3 tu dia ada huruf yang ada sifat isti'la' dan itbaq. Boleh ingat tak huruf apa? Huruf pa. Huruf pa. Lepas tu gigi tu hujung gigi kacit atas. Disentuh oleh hujung lidah. Ada 3 huruf, salah satunya ada sifat isti'la' dan juga itbaq. Huruf apa? Huruf wa. Huruf wa. Kemudian turun ke bawah, pergi ke belakang gigi kacit bawah. Bila hujung lidah menyentuh, di situ ada 3 huruf yang akan terlibat. Salah satunya ada huruf yang bersifat isti'la' dan itbaq, iaitu huruf sa. Sa. Dia tidak boleh sa. Kalau tepi hujung tepi pangkal lidah tadi dia tak boleh da, dia kena ba. Ba. Wa wajadaka ba. Pun tidak muncung. Tidak muncung. Wala ba. Wala. Cuba terus. Wala dhalin. Dia pangkal lidah dengan hujung lidah tu dia kena diangkat supaya ada lekukan di tengah dan lekukan tu tinggi tu akan terkepung sebab dia terhimpit dengan lelaki tu. Cuba tengok dalam gambar tu dan suara tu bergerak menegak ke atas. Tadi dia contoh. Kalau da belum lagi Ustazah. Dia kena ba. Okey. Baik. Selesai dari segi teori. Kalau boleh Ustaz dan Ustazah nota ni, print, letak dalam file yang elok-elok sikit. Lepas tu jangan biarkan suci dalam debu. Maksudnya apa? Ustazah kena tengok selalu. Ustaz kena tengok selalu benda ni. Sehingga dia jadi lazim, bila kita nak sebut je, dia spontan. Biar dia savekan dalam kita punya memori. Sebab bila baca ni, jangan teragak-agak, confident dan yakin di situ tempat dia. InsyaAllah. Jadi saya letakkan gambar ni sebagai orang kata bantuan. Taklah tepat 100%. Tapi bila ada gambar ni kita boleh menganggarkan macam mana kedudukan dia.
Lepas tu bila batal laki senang saya nak sebut macam ni. Kalau tidak nanti dia jadi susah Jadi susah. Okey, cara latihan dia ustaz dan ustazah yang saya kasihi, nak memudahkan jangan kita susun mengikut urutan huruf hijaiyah. Kita susun mengikut bahagian tempat keluar huruf. Jadi saya mulakan dengan apa namanya bahagian kerongkong ataupun halqum sebab di situ ada sifat istifal dan infitah daripada 4 daripada huruf yang keluar daripada halqum ni dia istifal dan infitah. Okey. Kenapa saya susun U dulu? Dia ada dia punya kegunaan dia. Senang kita nak berlatih dari segi menggerakkan mulut. Bunyi baris ni dia tak boleh bergerak macam kita menggerakkan mulut untuk mengunyah makanan. Dia tak boleh macam itu. Disiplin dia yang saya sebut tadi berdasarkan matan oleh Imam Ahmad tadi, dia muncung dhammah, kasrah, rendahkan rahang, fathah buka mulut. Kalau untuk istifal ni dia punya bunyi macam ni. Kalau yang bunyi baris tanpa ada mat kan, U, I, okey. U muncung, I rendahkan rahang, lepas tu A buka aja. Yang membuka tu ialah rahang bawah. U, I, A. U, I, A. Hamzah. U, I, A. Kalau bentuk mat, U, I, A. U, I, A. Kalau mat asli. Kalau nak buat sampai 5 pun boleh. Kalau lama tu dia kita lebih senang nak agak dah tepat ke belum. I, A. Jangan bunyi macam ni. I, A. Yang tu tak termasuk dalam kaedah. I, A. Perhatikan dia punya pergerakan mulut. I, A. Okey. Kalaulah seseorang tu baca, tapi dia hanya fokus pada bahagian mulut saja. Macam mana bunyi dia? I, A. Itu mulut. Ataupun dia banyak fokus ke bahagian halqum saja. I, A. Bunyi suara rock. Bunyi suara rock. Sepatutnya istifal infitah ni bunyi dia lapang, nipis dan lembut bunyi dia. I, A. Jadi inilah kalau siapa-siapa belajar taranum tapi dia tak mahir yang ni, biasanya dia akan mengalami masalah lah bila bertaranum. Jadi susah. Bunyi tu jadi susah. Banyak juga, ramai juga di kalangan qori-qori dan qori'ah yang nak masuk tilawah. Lagi seminggu nak masuk tilawah, sibuklah dia orang telefon kan. Tak apalah, mari lah. Selalunya masalah yang besar berlaku, masalah yang ni lah. Dan saya pesan kat dia, tak apalah, sekarang ni dah ada seminggu lagi, buat setakat yang boleh. Tapi lepas ni berlatih sepanjang masa lah. Maknanya jangan nak masuk tilawah baru nak belajar. Sebenarnya Quran ni jangan sebab nak masuk tilawah. Kita belajar baca Quran dengan baik ni, nawaitu kita bukan apa, nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sekali. Bila baca betul, mudah-mudahan Allah redha kat kita. Bukan sebab-sebab yang lain. Bukan sebab-sebab yang lain. Allah redha kita dan bila kita mengajar, kita menyampaikan sesuatu yang betul kepada anak murid kita, mudah-mudahan Allah redha kita. InsyaAllah. Kita akan jadi rajin kerana nak mencari keredaan Allah bila kita boleh baca Al-Quran itu dengan betul. Okey, pergi pada huruf ha. Ha dengan hamzah ni pangkal halqum juga. Hu, hi, ha. Hu, hi, ha. Hu, hi, ha. Okey, yang ni saya akan buat sepintas lalu je sebab nanti bila kita masuk pada bahagian halqum, kita akan ulang balik yang ni. Setiap huruf yang daripada halqum ke, daripada lidah ke, daripada dua bibir kan,
kita akan bunyikan dalam dua keadaan, ketika sukun dan ketika berbaris. Dan bila ketika berbaris dia akan pergi balik ke sini. Cumanya saya detailkan sedikit macam mana kita nak melaksanakan bunyi baris tu dekat al-jauh. Jadi untuk bahan ini nanti bila boleh digunakan untuk ustaz dan ustazah buat latihan. Yang ni empat ni dia sifat istifal dan infitah. Kemudian dua lagi ni yang di hujung dia isti'la dan infitah. Maknanya buat macam ni dia punya latihan dia. Kemudian pergi kepada bahagian lisan. Ni yang saya kata tadi dia ada 18. Daripada 18 dia ada 5 yang bersifat isti'la. Satu di pangkal yang saya sebut tadi kan. Qaf. Tapi tebal yang lapang. Kemudian 4 lagi daripada tepi pangkal lidah, dot. Kemudian di hujung lidah tu melibatkan sod, wa, ta. Itu dia itbaq yang isti'la. Okey. Jadi bermula dengan kaf. Buat latihan ni. Kukika. Kukika. Ju, ji, ja. Okey. Seterusnya, okey. Banyak dia memang banyaklah. Semua istifal infitah. Kemudian isti'la infitah ni ku, ki, qa. Ku, ki, ku. Sorry, ini silap baris ni. Ku, ki, qa. Ini tolong betulkan. Ustaz Ustazah, tolong betulkan. Tukar baris depan tu dengan baris atas. Yang ni isti'la itbaq. Dia ada 4. Dot, tepi pangkal lidah. Pu, hujung lidah dengan pangkal gigi. Su, hujung lidah dengan belakang gigi kecil bawah. Bu, hujung lidah dengan hujung gigi kacip atas. Okey, dia ada huruf pula yang silih berganti walaupun sifat aslinya ialah istifal, iaitu huruf ra. Ada kalanya istifal infitah, ada kalanya isti'la infitah. Dia hanya bersifat istifal bila dia berbaris di bawah. Li. Tapi bila baris depan dan juga baris atas dia akan bersifat isti'la dan infitah. Tu, ni ra dia special sikit dan sifat pun banyak sampai 7. Lepas tu huruf di bibir, inilah huruf-huruf dia, semuanya bersifat istifal infitah. Jadi bila membunyikan baris a, i, u pada huruf fa, waw, mim dan ba, pastikan bunyi dia nipis. Fu, fi, fa. Fu, fi, fa. Wu, wi, wa. Mu, mi, ma. Bu, bi, ba. Dia nampak macam lawak, tapi inilah kaedah dia. Kena buat latihan selalu yang ni. Macam orang nak belajar menyanyi, dia sebenarnya dia belajar vokal dulu. Jadi dalam Quran ni kena latih dulu bunyi-bunyi macam ni supaya suara kita tu terlatih bila bunyi baris dia keluar melalui al-jawf. Al-jawf. Okey. Boleh Ustaz dan Ustazah? Saya break sekejap. Kok ada nak tanya? Kita ada 10 orang. Kita ada 10 orang malam ni. Termasuk saya. Yang lain tu wallahualam. Mana lagi Ustaz Kamar Hisam? Masih beraya kot. Masih beraya. Okey. Boleh maknanya yang ni mungkin kita tak praktis secara individu sebab nanti bila masuk huruf yang satu lagi tu, bahagian yang lain tu dia akan pergi ke situ juga. Kalau tak ada saya teruskan balik apa nama yang tadi tu. Teruskan Ustaz. Ya? Teruskan. Okey, saya teruskan Okey, start. Dia patah balik belakang lah. Okay. Baik, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Tadi itu al-jawf, sekarang kita masuk kepada al-halqum. Halqum ataupun dipanggil juga dengan kerongkong. Kerongkong Baik, dia ada 3. Secara umum kerongkong ataupun halqum, tapi secara khusus dia ada 3. Pangkal, tengah dengan hujung. Baik, hari ini saya nak pergi pangkal dulu. Hari ini kita pergi pangkal halqum dulu. Okey.
dia tempat keluar huruf di pangkal hakum ni, dia huruf yang keluar ialah huruf hamzah dengan huruf ha. Maknanya huruf hamzah dengan huruf ha ni tempat keluar huruf dia sama. Tapi kenapa bunyi dia berbeza? Jadi nak membezakan bunyi tu macam mana? Ni yang kita kena belajar. Kalau kita tengok dia punya keluar huruf ni memang sama. Maknanya melibatkan pangkal hakum dengan menggetarkan peti suara. Dua-dua tu sama. Cuma beza dia kita tengok pada huruf hamzah dulu, yang atas. Bila dia mati, peti suara ditutup. Ni gambar peti suara ni. Ni saya ambil dalam Google lah, peti suara. Memang saya ambil dari anatomi halkum yang bahagian dalam. Ini bukan bahagian luar ni, bahagian dalam. Maknanya kalau antropong tu daripada mulut tu dia akan nampak lah dekat sini. Dekat sini. Ni dia macam dia dipandang daripada atas ni. Bentuk ni dipandang daripada atas, daripada dalam mulut kita ni. Daripada kerongkongan atas kan. Tu dia punya pandangan daripada atas. Jadi peti suara ditutup ketika bunyi hamzah tu dimatikan. Kena tutup rapat-rapat. Saya cerita dulu dari segi teorinya. Dan bila dia dibunyikan baris a i u ataupun bunyi mat a i u, maka dia kena buka peti suara. Tak buka tak boleh, kena buka habis. Kena buka habis. Itu hamzah. Kalau ha pula, bila dia dimatikan, dia hanya disempitkan, ditutup sikit je. Dia bukan tutup habis macam huruf hamzah tadi. Dia kena tutup sikit. Kalau peti suara tu buka tu macam tu, maknanya kena kecilkan sikit. Tapi bila dia berbaris, dia macam hamzah juga. Dia kena buka habis. Okey. Itu dari segi pergerakan di peti suara ketika mati dan juga ketika berbaris bagi huruf hamzah dengan huruf ha. Baik. Kemudian, macam mana sifat ni mengiringi bunyi huruf yang berada di makhraj tadi, sama ada ketika mati ataupun ketika dia berbaris. Cuba tengok. Kalau dia bunyi baris, istifat infitah tu dia akan dominan dia punya fungsi dia. Tadi kan kita dah bincang panjang tadi. U, I, A. Kita jumpa balik. Baik. Jahar. Apa maksud jahar? Angin tak keluar. Tak ada angin. Syiddah, suara tertahan. Sebab itulah peti suara kena tutup ketika dia sukun. Supaya suara tu tak keluar lah dan tak ada angin. Kemudian istifal, maknanya bunyi hamzah tu ketika suara tu, peti suara tu ditutup, pangkal lidah jangan angkat. Dan infitah pula, mulut jangan tak buka. Ismat kena berhati-hati. I, u, i, u. Bunyi dia macam tu. La ta'khudhu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ma'kul. Tak ada langsung bunyi lain. Tak ada langsung berlakunya angin yang keluar. Tu cara dia. Okey, sebab itulah dia jahar, maksudnya apa? Kat mana benda tu berlaku? Dekat dia punya pangkal halkum. Jahar tu, tahanan nafas tu di pangkal halkum. Tahan suara tu di pangkal halkum. Istifal tu maksudnya pangkal lidah direndahkan ketika hamzah tu dimatikan. Infitah, jangan tutup mulut, buka. Ma'kul. Ma'kul. Okey. Kalau ha pula ketika mati, peti suara disempitkan sedikit. Sebab itulah dia boleh berlaku bunyi hams. Hams tu aliran suara, aliran angin tu dia keluar dekat pangkal halkum. Cumanya aliran angin huruf ha ni taklah seperti angin untuk huruf lain. Sebab ha ni dia ada satu lagi sifat semula jadi dia ialah khafa. Dia maknanya suara tu lemah. Jadi angin dia pun lemah. Angin yang terlepas pun lemah. Jadi tapi jangan tak keluar langsung, nanti dia jadi kaku, keras sebab tak ada angin. Dia jadi orang kata macam jangan santak ke dinding bunyi dia. Maknanya dia kena longgar.
ada angin keluar. Lepas tu rokhawah ni maknanya suara tu dia suara yang tak terhenti macam hamzah tadi kan. Tapi kalau ih, selalunya orang bila bunyikan ni mati di hujung, dia akan pergi ke hidung. Sebab apa? Hayya 'ala solat. Satu, kerana mulut dia tak berakhir dengan kedudukan terbuka. Keduanya, lidah depan dia tidak betul-betul landing di bawah dan dia bertemu dengan gigi belakang gigi kacip bawah. Okey. Contohnya, kalau kita baca ihdina. Kalau kita tak betul-betul jaga hujung lidah tu, dia akan pergi ke hidung. Ihdina. Macam kita baca doa kan. Innaka antal dia jaga hujung lidah tu jangan terangkat. Hujung lidah jangan terangkat, pangkal lidah jangan terangkat, lepas tu peti suara jangan tutup rapat. Yahdi. Ihdi. Jahrah. Wahab. Kalau salah satu terangkat, terutamanya di hujung lidah tu, dia tak dapat bunyi yang dikatakan rokhawah dengan ham tadi. Wahab. Innaka antal wahhab. Ha tidak masuk dalam dada. Huruf ha bukan huruf yang keluar di rongga dada. Dia di pangkal halqum. Lepas tu istifal, infitah, ismat sama dengan hamzah. Maknanya, huruf hamzah dengan huruf ha ni, pertamanya dibezakan dengan cara peti suara tu digunakan. Kalau hamzah ketika mati, peti suara tu ditutup rapat. Ha bila mati, peti suara tu tutup sedikit. Tapi kalau dia berbaris, bunyi baris, untuk huruf ha dengan huruf hamzah ni, kedua-duanya kena buka peti suara supaya bunyi suara tu akan pergi ke yang dikatakan al-jawf tadi. Okey. Maknanya ringkas. Boleh faham insya-Allah. Sebab tu kalau kita baca hamzah mati, jangan ada bunyi yang macam terlepas. La ta. Dia ada kan. Maknanya dia tak betul-betul sifat suara tu ditahan dengan sifat suara tu ditahan dari segi angin yang terlepas. Okey, kita pergi kepada latihan huruf hamzah. Dia step dia macam ni. Mula-mula kita buat latihan hamzah tu mati dulu dengan didahului oleh pelbagai bunyi baris. Kita mulakan dengan u, lepas tu i dan a. U, i, a. Nipis, lapang dan suara terberhenti dan tidak ada angin yang terlepas. U. Bila u, jangan sampai kesudah muncul mulut. Contoh ini. U, salah. Dia kena u saja yang muncul, tapi hamzah tu bila mati dia kembali normal mulut kita. U. Okey, Ustaz dan Ustazah cuba tengok saya buat. U. Jangan u. I. A. Tak boleh. Sama ada sebelumnya baris depan, atau baris bawah, atau baris atas, hamzah ketika mati, mulut kita dalam keadaan kedudukan normal. U. I. A. U. I. A. Macam itu. Okey, sebagai persiapan untuk memudahkan kita nak pergi kepada bunyi baris pada huruf hamzah ni sama ada dhammah ataupun kasrah ataupun fathah, kita sabdukan dia. Lepas mati sambung terus bunyi. Maknanya di situlah dia punya teknik dia. U. Tahan suara u. I. A. Jadi bila mat u, i, a, u, i, a. Itu dari segi kita berlatih secara bunyi. Tapi bila dari segi ayat, kita tengok. Latihan nombor 1 ni, kita akan jumpa hamzah bermula dengan baris bawah. Lepas tu baris atas.
a'naqihim, lepas tu baris atas lagi aghlala, lepas tu baris atas lagi ilal azqani. Ada berapa kali tu baris atas hamzah? 1, 2, 3. Baris bawah ada satu inna, lepas tu ila. Kena jagalah, maknanya bagi depan tak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rendahkan rahang bawah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Itu sebab apa jadi begitu? Sebab nafas tidak disediakan dengan sempurna sebelum kita nak mula baca. Jadi lazimkan tarik nafas dulu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun. Okey. Yang kedua, ada bunyi hamzah yang berbaris depan tapi dalam bentuk tanwin. Sawaun, jangan sawaun. Muncul mulut sawaun, tapi bila bunyi tanwin tu dia tak muncul dah. Dia hanya bunyi pada u saja muncul. Sawa wa sawaun. Jangan wa sawaun. Tu salah. Lepas tu dua kali hamzah. Daripada pangkal hukum. A'anzartahum am lam tunzirhum. Kita jumpa dah hamzah yang mati. La yu'minun. La yu'minun. Wa sawa'un alaihim jelaskan sebab dia jahat. Jangan tak jelas. Rendahkan pangkal lidah, rendahkan hujung lidah, datarkan lidah dan suara mendata atas permukaan yang kita rendahkan. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Nombor 3, u, jangan o, muncul mulut. Ulai, jangan a. Ulaikal muqarrabun. Okey. Jadi yang ni saya nak minta Ustaz dan Ustazah baca seorang sikit. Boleh baca seorang sikit. Saya nak minta Ustaz Kamarul Hisham dulu. Ustaz Kamarul Hisham, sila baca. Mula ikut yang mana ada dalam jadual tu. Tengok nota tu. Okey, kita cuba huruf hamzah malam ni. Okey, sila Ustaz Kamarul Hisham. Okey, kita buat pelan-pelan. Yang mana Zai? Okey, belum. Yang mana Zai? Huruf hamzah. Daripada atas tu yang petak-petak tu yang ada u, i, a tu. Lepas tu ayat yang ada tiga pilihan tu. Baca semua sekali. Cubalah macam mana yang kita bincang tadi. Okey, sila. Tak ada paparan tu lah Ustaz. Nak paparan Baru nak cari. Tak apa, saya Kami tak okey kita. nanti kat mana saya letak. Al-Hakim. Okey, dia keluar ke lain dah. Tak jumpa lah. Al-Hakim dah tak. Yang Halkum. U I A. Sat dah. Lari pula ni. Okey. U I A. U I A. U I A. Okey. U I A.
Itu terlebih. A. 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 Dia relax. Itu macam stres sikit. Okey. U. I. A. Okey. U. I. A. Yang tengah tu tertinggal. U. I. A. Buat itu dulu. Saya rasa U. I. Yang dalam petak tu. U. I. A. Petak yang tengah tu. Yang lain lagi. Yang mula-mula tu kan Ustaz? Yang muka surat 31 tu. Muka surat 31. Okey. Oh ini. U. I. A. Tu terlebar sangat. Terlebar. Dia sikit je. Dia 2 jari. U. I. A. Okey, ambil yang hujung. I. U. I. A. Okey. Terus baca yang nombor 1. A. Okey. Baca hak yang nombor 1 tu. Inna ja'alna. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Okey. Kita fokus pada Hamzah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani. Bunyikan a. Betul i. Okey, cuba. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Okey, nombor 2. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Okey. أولئك المقربون. Okey. Tak apa. Jadi kita malam ni kita santai-santai dulu setup ni. Sebab kita punya ni berfokus, maknanya walaupun bacaan yang lain tu ada beberapa kelemahan tapi saya tak sentuh lagi. Nanti jadi banyak kan. Jadi saya fokus kepada Hamzah je malam ni. Okey, yang lain tu nanti bila sampai waktu dia kita akan pergi situ balik. Okey, terima kasih Ustaz Kamarul Hisham. Terima kasih Okey, sama. Okey, Zuraidah. Boleh tak? Ya. Ya. Jangan gemuruh Ustazah. Relax. Boleh pula. Suara tu. Suara clear. Saya dengar suara tak? Dengar. Clear. Sekejap Ustaz. Ya. Nak baca yang mana tu Ustaz? Semua sekali. Yang dalam surat untuk latihan tu saya buat tu supaya sebagai bahan untuk latihan lah. Jadi benda ni nanti katalah Ustazah nak buat pokok Quran boleh guna yang boleh guna. Yang pada huruf Hamzah tu ke? Untuk malam ni kita fokus Hamzah. Hal ni kemudian sikit kot. Kalau banyak-banyak ni jadi pening lah.
Saya tak ada sekejap. standby dua kan. Tapi fokus saya malam ni ialah huruf hamzah, macam mana nak bunyikan ketika sukun dan ketika dia berharakat. Maaf Ustaz, suara serak sangat Ustaz. Tak apa, pelan-pelan. Musim perayaan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim. Dia dah. Dia A. a'naki. Okey, cuba ulang balik. Inna ja'alna fi a'naqihim. Boleh berhenti kat situ Ustaz? Tak boleh. Sekurang-kurangnya ilal azqal. Lepas tu Azqan. Saya nafas pendek sungguh. ataupun aghlala, itulah emergency lah tu. Saya cuba. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahi. Tak boleh apa Ustaz. Berhenti dekat aghlala. Aghlala. Sebab kemampuan. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Okey, fahiya ila. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Okey. Wasawa'un alaihim a'anzartahum. Kan Ustazah baca tadi apa yang tak ada infitah. Dia kalau infitah buka lagi apa mulut kita Daripada an tu, daripada alif nun tu. Ya. Ada dua hamzah tu kan, satu satu lagi an. Wasawa'un alaihim a'anzartahum. Dia nak mendepankan huruf zal Ustaz, jadi bermula huruf a tu jadi ketau kat situ. Dia kena steady. Okey. Nak membetulkan apa makhraj dekat huruf tu kan. Wasawa'un alaihim a'anzartahum. Okey Ustaz. Okey. Am lam tunzirhum la yu'minun. You tu tak betul-betul tertahan suara dengan tertahan nafas. Sebab tu ada bunyi la yu. Ada tawallud kat situ. Dia nak berhenti tu. Kena tekan lagi. Bukan, dia tekan dan suara mesti terputus sebab dia ada sifat syiddah kan? Sifat syiddah dengan jahat. Tak baca kejap. La yu minun. Habiskan berhenti, cuma dia tak sampai tahap saktah lah. Saktah tu dia ada tempo berhenti. Tapi yang ni berhenti satu harakat je. La yu minun. Kalau saktah, tidaklah kita berhenti nafas ya. Dia macam ni. Berhenti suara dan nafas tak terputus. Okey. Tapi jangan lama sampai menyamai kadar lamanya saktah. Saktah dia tempo berhenti tu 2 harakat. 2 harakat. Tapi kalau yang ni satu harakat saja, satu tempo je. La yu minun. Kita tak sedar lah ya. Sedar, tapi dia seolah-olah dia satu harakat kan. Dia kena tutup rapat peti suara tu. La yu minun. La yu minun. Baru baca pun betul ya, sedap dengar. Am lam tunzirhum la yu'minun. Aywa, cepat sangat. Cepat sangat ke yuk tu. Boleh. Kejut tak panggil. Tak apa. Okay, malam ni santai-santai je. Saya pun tak nak serius malam ni. Relax. Maaf. Ulaikal muqarrabun.
Okey, sebagai permulaannya untuk pertama kali Ustazah baca ni, okey, alhamdulillah. Nanti kita akan Malu kat Ustaz baca Ai, kat tak ngajar apa. pula malu Ustaz. Malam ni di kalangan kita je, tak ada orang luar. Di kalangan Terima JPN. terima kasih banyak Ustaz. Banyak Sama. perbaiki lagi. Okey, Ustazah Sharifah Aspia, sila. Dah bersedia tu nampak tu. Sila. Sila Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Suara tak elok ni, batuk. Semua orang batuk ni sebab banyak sangat minum air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala Okey. fahiya ilal azqani fahum muqmahun Okey. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Kesempurnaan bunyi fathah pada hamzah Ustazah tadi baca dia kena buka lagi. Dia bukan banyak tapi dia memberi kesan. Ustazah baca tadi buka lagi Ustazah. Jangan tahan suara, lepas. Relaxkan lagi lidah Ustazah tu. Getarkan daripada pangkal halkum. Aywah, yang tu Ustazah. Tu dia. Tu dia punya orang kata cara dia, teknik dia. Okey, cuba ulang balik daripada tu. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Okey, sila Ustazah yang ketiga. Ulaikal muqarrabun. Oleh kerana kita fokus huruf hamzah, jadi yang lain tu saya cuma dengar-dengar je. Kalau saya nak property semua, tak dah nak habis malam ni. Sebab tu saya susun dalam jadual tu huruf tu satu persatu. Malam ni kita fokus pada membetulkan sebutan huruf hamzah. Malam ni Ustaz seorang ya. Ustaz Kamarul Hisham seorang ya. Tak apa, jadilah ada seorang wakil. Tadi Okey. kata ada seorang ni. Ada keluar. Ada masalah data kot. Okey, yang first time masuk tadi, yang pertama kali masuk, orang pertama masuk, Ustazah Hidayati. Sila. Ada tak Ustazah Hidayati? Kau dah tak ada dah. Ada kan? Sila. Mana tadi Ustazah Hidayati? Tak ada dah. Dia nama tu. Dah keluar ya? Ustazah Rozana. Sila Ustazah Rozana. Mana Ustazah Rozana? Ada Ustaz. Okey, sila. Orang hebat ni Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Okey. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أولئك المقربون. Okey. Problem paling ketara sifat infitah Ustazah. Dia tak berapa cukup dari segi apa
keluasan penggunaan ruang ketika dia kata ruang kosong tadi. Tangan Ustaz. Ustazah buat buka tapi tak cukup. Tu yang dia tu buka. Infitah kan. Tu je. Yang lain tu okey. Bila yang tu maksudnya infitah tu bukan sahaja pada hamzah, pada huruf lain yang ada bahagian atas yang sifat istifat pun sama juga. Jadi ustazah kalau ustazah boleh baiki hamzah ni, nanti yang lain dia akan ikut je. Jadi ustazah bunyikan dulu. Kan? Wasawa'un 'alaihim okey, cuba balik kat situ ustazah. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mungkin sebab ustazah agak gemuruh, dia jadi fokus tu kurang lah. Jadi mengantuk tiba segar Ustaz. Okey, alhamdulillah ustazah. Tak apa, malam ni kita santai-santai je. Okey, Ustazah Rozana sudah. Ustazah Nisa Mukhtar, sila. Sila ustazah. Ustazah Nisa Mukhtar. Tak ada tapi masih ada kat situ. Lepas sudah. Ataupun Ustazah Nurul Alwani, ada tak? Kotlah keluar. Nurul Alwani tadi ada. Ustazah Nurul Alwani. Tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustazah Nur Madiah, sila. Ustazah Nur Madiah. Ada Ustaz. Okey, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Pendek Ustaz. Okey. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bila bunyi fathah tu, infitah tu dia tak berapa disempurnakan. Suara al-jauh tu dia tak dapat sempurna. Terkepung lah. Ruang kosong tu terisi. Wasawa'un 'alaihim buka. Cuba Ustazah ulang kat situ. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey. Ulaikal muqarrabun. Okey. Tak apa, first time ni, warm up dulu. Okey. Itulah, Ustazah kena berlatih ni, bunyi-bunyi yang fathah, yang infitah ni, dia memang kena buka mula. Lepas tu dia punya rahang bawah ni dia kena macam anjal, dia kena bergerak, dia tak boleh kaku. Dia tak boleh cuba Ustazah tengok kalau saya buat macam ni. Tu kurang infitah. Boleh infitah. Dan lembutkan, relaxkan, paling penting sekali di hujung tu. Kena steady kat situ. Pangkal dia memang rendah dan suara tu memang mengalir betul-betul daripada pangkal. Getarannya di pangkal kum, lepas tu pergi ke pangkal lidah dan terus ke depan. InsyaAllah. Boleh dilatih itu. Okey, terima kasih Ustazah Nur Madiah. Okey, Ustazah Fazilah. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا Okey. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Okey. أولئك المقربون. Masya Allah, barakallah fiik. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Untuk Hamzah tu memang clear dari segi fathah dia. Cumanya huruf lain tu adalah yang kurang. Tu tak apa, biarkan dulu. Maknanya dia macam contoh lam kan. Ula, sebenarnya dia tak cukup infitah tu. Ula, baru cukup. Ula, boleh terbuka. Ula, masih lagi dia terhimpun dekat dalam. Ula, boleh keluar secara lapang. Okey. Baik, seterusnya Khadijah, Ustazah Khadijah. Sila Ustazah Khadijah. Khadijah Abu Bakar, sila. Ada tak Ustazah Khadijah? Ataupun saya balik kepada Ustazah Nisa Muhammad. Ada. Ada. Okey. Ingat. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dengar kan suara saya? Clear. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqma'un. Dia gitu. Tak perasan kan? Aula. Okey. Ulang balik ke? Ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ustazah jangan gemuruh sangat, nanti dia mengganggu. Relax. Tarik nafas, dia bagi lega sikit, abang baca balik. Okey, wasawaun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Okay. أولئك المقربون. Jadi setakat sedengar untuk Hamzah tadi, yang ketara yang tak bersempurna ialah pada kalimah aghlala. Jadi bunyi dia kena Jadi cara nak latihan ni Ustazah, sebelum dibunyikan pada huruf, bunyikan dulu secara banyakkan macam itu. Kalau teragak-agak betul ke muka tu, ambil cermin, tengok sendiri kat muka tu, kat cermin. Saya memang buat macam tu. Sebab tu kalau siapa pernah datang rumah saya, kat rumah tamu tu saya memang letak cermin besar. Banyaklah fungsi dia. Satunya nak bagi nampak ruang tamu tu luas. Ruang tamu kecil, salah satu caranya dengan menggunakan cermin. Lepas tu setiap pagi sebelum saya pergi surau tu, saya akan baca dulu depan cermin. Saya nak jadi imam kan. Jadi kadang-kadang kita berasa tu baca. Walaupun ni saya akan buat, itulah rutin saya setiap hari. Saya tengok cermin, nak tengok. Kadang-kadang bunyi tu jadi lari sebab kedudukan mulut tu. Kalau kita tak tengok cermin, tak nampak. Sebab itulah bila bertalaki, mau tak mau saya kena tengok muka.
Tapi dengan cara online ni saya lebih senang, lebih spesifik. Pergerakan tu lebih nampak lah. Jadi nanti kalau ustazah mengajar anak murid pun, bila kita mengajar tu jangan tak tengok muka dia. Sebab kita akan daripada sudut pergerakan mulut tu kita boleh bantu dia lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustazah Khadijah. Siapa lagi yang belum baca ni? Tadi ada Siti Alfiah. Ustazah Siti Alfiah kan. Ni. Okey, sila Ustazah Alfiah. Dah pindah ke Larut Matang kan. Guru besar ni. Besar apa? Parit Jitaib kan. Dululah ya. Okey, sila Ustazah. Saya cuba Ustaz, insyaAllah. Ya, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna fi aghna sekejap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Okey. Wa hiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bunyi Hamzah tu Ustazah, bila dia baris, tak kira lah atas, bawah ke depan, kebetulan ni bagi atas, dia startingnya mesti bermula daripada pangkal, lepas tu baru dia keluar dari situ. Sebab tu tadi saya menggunakan sabdu. Masa tu peti suara tertutup. Bila dibunyikan baris, untuk dia boleh pergi suara tu melalui al-jauh, dia kena buka peti suara tu. Baru clear bunyi Hamzah. Sekali Ustazah. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey. Ulaikal muqarrabun. Alhamdulillah. Masya-Allah, barakallahu fiik, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Betul, baru cuba. Kira dia lebih selesa daripada kita belajar taranum Ustaz Syam. Belajar taranum stress sebab nak guna suara kan. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah, walaupun yang bersetuju nak belajar tu ada 20 orang. Tapi malam ni kita ada dalam catatan saya ni, termasuk yang baru keluar tadi, dia ada dalam lebih kurang 11 ke 12 orang lah. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan Allah permudahkanlah urusan kita dari sudut memberikan kita kesihatan, ruang masa, kesungguhan. Pukul 11 ni Ustazah, pukul 11 10 minit, biasa tidur kot, ni tak tidur lagi sebab belajar Quran. Kerja saya tiap-tiap malam macam inilah. Maknanya saya tak pencin lah, pencin cuma tak pergi sekolah je. Semenjak PKP ni, saya memang setiap malam online sehingga kadang-kadang pukul 12 malam. Kan? Kalau dulu buat di premis dekat depan TNB, tapi sebab PKP cuma bayar sewa je lah. Bayar sewa tapi tak buka lagi sebab saya nak tengok keadaan bagi reda dulu, baru saya mungkin nak mula balik lah. Tapi yang malam mungkin saya terus dengan online sebab ramai yang minta online kan. Okey, jadi kesimpulannya Ustaz dan Ustazah, kumpulan ni adalah satu-satunya solid semua Ustazah dan Ustaz. Selama saya buat kelas ni daripada 2013 ataupun 2012 sebelum saya pencin, masa tu saya menyewa dekat bilik mesyuarat Kem Rakan Muda, kemudian saya pencin, saya sewa premis. Inilah satu-satunya kumpulan yang melibatkan GPI sahaja. Memang saya mengharapkan GPI lah, sebab apa? Siapa lagi nak berkongsi benda ni kan? Takkan nak bagi ke orang lain. Jadi fokus saya bila buat kelas Quran ni, daripada mula saya buat, saya hanya fokus kepada sebutan huruf yang melibatkan tempat keluar, makhrajul huruf dan sifatul huruf.
Sebab Ustaz dan Ustazah kalau nak tahu, kita kalau terus belajar ikhfa ke iklab ke apa yang sebagainya tu, kalau tak menguasai tempat keluar huruf dan sifatul huruf, hukum-hukum tadi tidak akan sempurna. Takkan sempurna. Buat macam mana pun dia takkan sempurna. Contoh idgham. Faman ya'mal. Kalau dia tak faham huruf ya tu kat mana kedudukan dia dan sifat ya tu ke mana ni dan gunnah tu kat mana tempat dia, dia akan baca macam mana? Famai. Sedangkan bunyi yang betul famai. Famai. Kemudian izhar, sama ada izhar syafawi ataupun izhar halqi. Dia kena faham huruf nun tu di mana duduk dia, huruf mim tu di mana duduk dia, dan apa fungsinya bila mim dengan nun tu ada tawasud ketika kita nak mengizharkan bunyi dia. Ramai orang buat, dia nak bagi izhar tu tapi dia terlupa yang tawasud tu. Akhirnya bunyi nun dengan mim tu terputus. Man aman. Man aman. Sedangkan nun tidak syiddah. Bila suara terputus tu maksudnya menukar sifat tawasud itu kepada syiddah. Sepatutnya bunyi macam mana? Man aman. Man aman. Sebab tu dalam Fatihah an'amta, dia tak boleh an'amta. Jadi kalau mengajar hukum izhar, kalau ada pelajar tu baca kunci tu, maksudnya dia sebenarnya tidak sempurna lah. Jadi maksud tidak dipanjangkan tu, tidak didengungkan tu bukan terputus suara tak. Dia cuba tak lama saja. Man aman anhara. Itu contohlah. Contoh perlunya penguasaan. Sebab itulah saya daripada mula saya buat kelas ni, memang saya fokus yang ni. Masuk sekolah. Dan benda-benda ni saya kutip daripada pengalaman menjelajah satu Malaysia dengan bahagian BPI tu. Kursus-kursus tu saya tengok kan. Sebab tu minta maaf cakap, sukatan kita di sekolah tu sebenarnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi dan kita tidak bermula dengan pemantapan dari segi sebutan. Baik di sekolah, kita punya sekolah ataupun di kafah. Kita banyak lebih kepada peperiksaan yang bersifat bertulis. Ujian syafawinya tak apa nak ditekankan. Akhirnya pelajar kita tu dia terkapai-kapai. Tahun 1 pun tinggi Ustaz. Bayangkan. Tahun 1 memang tinggi. Dia tinggi sangat. Tinggi sangat. Kita nak mengajar pun rasa terketar-ketar. Dan kadang-kadang saya kesian bila tentang MTQ, kita terlalu menekankan supaya budak tu boleh berlagu dalam masa yang singkat. Tapi syarat dia dari segi sebutan huruf tu dia tak ni. Jadi pengalaman saya kan, sama ada di SMKA ataupun di Sabah, sebelum dia belajar lagu tu saya akan pastikan dia fasih. Sebab tu ada seorang pelajar tu, dia suara dia sedap tapi sebutan huruf dia tak cantik. Memakan masa sehingga 4 tahun baru dia boleh pergi ke Johan lah. Saya tidak ajar lagu lagi. Selagi sebutan dia tak bagus, saya tak ajar lagi lagu. Maknanya saya ambil masa bukan lama, dalam kurang 15 minit ke 20 minit, setiap kali habis kelas tu, saya suruh dia datang bilik guru, saya akan train dia. Macam tu keadaannya. Sebab tu kalau Ustaz dan Ustazah nak mencari calon, jangan tahun ni nak masuk, tahun ni nak cari, jangan. Tahun ni cari untuk tahun depan. InsyaAllah. Itu cara dia. Sebab kemahiran takkan boleh diperolehi dalam masa yang singkat. Sebagai contohlah, tadi saya menerangkan tentang al-jawf kan, dalam sejarah. Lepas tu saya suruh Ustaz dan Ustazah baca. Boleh rasa tak kesukaran dia. Sebab kemahiran dia kena taktih. Malam ni buat CD. Esok baca lagi kita up sikit-sikit. InsyaAllah. Kalau ikut tadi kan, nak mengajar saya takut semula kan. Tak apa. Kita buat setakat mana yang takut nanti kami buat ajaran sesat kalau kami tahu. Dia macam ni. Kan ada hadis kan. Makna kita buat apa yang kemampuan yang sedia ada, tapi yang penting jangan tak belajar. Itu je. Dia yang menyelamatkan kita daripada berdosa ni bila kita terus belajar. Dan orang yang belajar dalam keadaan kesusahan, waya tak tahu ni, Allah beri ganjaran.
Itu kelebihan orang belajar Quran. Bayangkan Ustaz dan Ustazah sehingga 11 suku tak berhenti lagi ni. Maksudnya kalau betul-betul ikhlas, insya-Allah berbaloi kita malam ni. Terima kasih. Kalau InsyaAllah. terlena sekejap tak apa Ustaz. Tak apa. Terlena kerana belajar. Kesusahan tu. Tadi terlena kejap Ustaz. Tu adat lah kan. Tanpa Ustaz Ustazah hari ni hari Jumaat kan. Mengantuk tadi. Mengantuk sebagai kan. Kalau buat petang Rabu dia bertemu dengan Koko kan. Kan kita hari tu rancang sepanjang bulan Ramadan baik Rabu tak dapat. Jadi saya buat tadi sebab apa? Sekarang ni kita bekerja dengan Isyak kan. Saya nak start 9.30 takut dia mula pukul 9.45 lagi lanjut. Lagi lanjut kan. Jadi kita try pukul 9 suku tu mudah-mudahan. Dan saya letakkan 2 jam ni sebenarnya kalau semua datang 20 orang. Sebab siapa belajar dengan saya memang saya akan suruh seorang-seorang baca. Bila kalau 20 seorang-seorang baca memang 2 jam lebih. Malam ni kita 10 orang pun kita start tadi 9.30, 10.30, 11.20, 2 jam juga. 2 jam juga. Sebab tu kelas saya yang lain semua 10 orang. 10 orang. Dia selalunya akan makan masa 1.5 jam ke 2 jam. Pagi kumpulan lain. Malam kumpulan yang tak pencen lah. Kalau pagi ni biasanya kumpulan yang pencen lah. Ustaz Ustazah tahu tak? Yang pencen tu dia kalangan guru besar. Ada satu kumpulan tu semua guru besar. Bagus. Terharu saya. Semangat guru besar cemerlang lah, guru besar tak cemerlang semua dia dalam tu. Maknanya semangat kan. Kadang-kadang saya kalau saya dalam keadaan dia pun tu belum tentu lah kan. Jadi saya pun jadi semangat lah. Saya sebenarnya menjadi semangat bila yang belajar tu semangat. Dan saya takkan rayu lah. Katalah dia tak minat nak keluar. Tak apa. Sebab kita tak boleh paksa. Kita tak boleh paksa. Maksudnya orang yang minat kita akan buat betul-betul insyaAllah. Saya kan Ustaz lama dah menunggu nak belajar dengan Ustaz ni. Daripada Masjid Putih dekat USM tu lagi. Ustazah ada ke masa tu? Masa tu tahun bila? 2012? Ya, saya punya nak belajar dengan Ustaz Ruslan apa semua tu. Tapi tak boleh nak pergi sebab hari cuti kan. Betul-betul. Tapi lah, mudah-mudahan lah. Jadi kelas kita ni fleksibel sebenarnya. Katalah kebetulan separuh tak ada hal kan. Kita tangguh dulu. Sebab tu dari segi yuran, saya tak buat ikut bulan. Saya ikut series lah. Sekarang ni masih lagi, kita baru 2 siri. Maknanya kalau siri 1, 2, 3, 4, itu baru yuran yang pertama. Yuran kedua bila masuk 5 sampai 5, 6, 7, 8 macam tu. Kalau katalah sebulan ni kita terbreak, tak ada apa lah. Kita setakat mana yang ada lah. Okey Ustazah dah larut ni, nanti besok ada kenduri pula kan. Ramai yang ada kenduri esok ni. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Ada tak kaedah kita nak ajar murid kita kalau yang sebutan ra tu dia ra tu macam mana? Sebab selalu mak murid-murid cakap tolong betulkan ada kaedah tak? Macam mana tadi saya tak apa. Yang sebutan ra depa tu kan jadi ra kan. Okey. Ada tak kaedah kita nak betulkan tu macam mana? Okey, yang tu dia kena buat satu-satu. Mula-mula sekali tunjukkan dia gambar bahagian bawah hujung lidah. Bawah hujung lidah. Sebab ra ni dia mesti menggunakan bawah hujung lidah. Suruh dia jangan bunyi lagi, bawah hujung lidah suruh dia tekan dekat gusi. Tekan dia sebut, tekan bagi dia rasa. Lepas tu suruh dia getarkan. Bagi dia selesa, lepas tu buat dia. Roti, makan roti, ramai-ramai makan roti. Banyakkan buat macam tu. Roti. Sebab saya ada kes di Sabah lah. Dia ni ada masalah sebutan ra lah. Saya buat setahun saya latih dia. Saya pun sampai tak ingat. Lepas tu yang ngajar bahasa Arab tu dia jumpa saya. Ustaz buat apa dengan budak tu? Kenapa? Dia sekarang dah boleh sebut huruf ra. Saya beritahu lah, saya buat macam tu lah. Bagus. Tapi kes yang sama juga. Sebelum balik Susah juga nak suruh. Sebelum balik asrama tu saya suruh jumpa saya kat bilik guru 10 minit. Tapi kerap lah dalam seminggu kalau tak tiap hari pun dia mesti ada 3-4 kali saya suruh dia jumpa saya. Dia jangan lama-lama 10 minit balik. Lama-lama dia akan jadi confident sampai sekarang lah. Sekarang dia
belajar di dekat Kuza. Itu saya jumpa dia, saya saja lawak-lawak cuba sebut roh. Memang fasih kan? Dia gitu. Alhamdulillah. Ra dia bawah hujung lidah. Huruf ra ni di bawah hujung lidah, bukan hujung lidah, bawah dia. Bawah hujung. Ni kan, ni atas, ni bawah. Itu dia punya pasangan dia gusi. Yang tu dulu selesaikan. Yang dia punya ra tu dia guna pangkal lidah. Dekat sini kan. Dia kena hujung. Tapi Ustazah kena sabar lah. Kena sabar, dia kena banyak cara. Buat ni roti, rumah, apa saja perkataan yang melibatkan huruf ra. Risau, rugi, dia gunakan. Nak bagi dia biasakan menggunakan hujung. Tak silap saya makan masa jugalah. Untuk dapat dia punya perubahan tu, saya ingat selepas 4 bulan ada sikit. Tapi saya terus, maknanya dia kes tu dia masa dia form 1. Naik form 2 dia okey dah. Dia okey. Ada satu kes macam itulah. Lepas tu bila dia okey tu, ada seorang lagi kawan ni masalah yang sama juga. Saya kata buat benda yang sama tapi saya banyak serah kat dia. Sebab dia ada pengalaman kan. Pun jadi juga. Dia boleh diselesaikan. Lepas tu satu lagi Ustazah. Kita ajar budak tu merintih dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita lupa tau. Kita banyak berusaha tu atas kekuatan diri kita. Kita tak ajar dia untuk dia menangis di depan Allah Ta'ala, kan? Minta istighfar banyak-banyak. Kita lupa. Kita lupa. Sedangkan yang nak bagi ni Allah Ta'ala. Saya katakan dia ustaz ni hanya bantu je, Allah Ta'ala yang nak tolong. Kemungkinan kamu ada buat benda-benda, ada tak kamu ada kuah jangan mak kamu ke siapa-siapa ke, minta. Dia kadang-kadang sangkut kat situ. Macam ada satu kes kan, budak tu dia suara bagus. Pergi kat SMKA, botol, masuk kalah. Dia pergi SMKA nombor terbaik, masuk kalah. Lepas tu dia pergi SMKA Kerian, atas kes disiplin lah. Saya latih-latih dia, sebelum dia pergi ke kebangsaan, kamu pergi dekat SMKA botol, kamu jumpa dengan ustaz-ustaz yang kamu kurang ajar, kamu minta maaf. Kau pergi sini botol terbaik, kamu jumpa ustaz-ustaz yang kamu kurang ajar, kamu minta maaf. Nak cakap juga yang lain. Alhamdulillah, bila dia pergi kebangsaan, dia Johan. Dan sekarang budak tu Johan negeri Selangor. Dia kerja kat Selangor. Alhamdulillah. Nampak? Dia kadang-kadang kita terlupa yang tu. Part tu kita lupa. Part tu kita lupa. Kita tak ajar dia untuk dia mengadu dengan Allah. Kita hanya ajar dia untuk mengeluh dengan manusia. Tak ada apa. Nanti sekarang macam Ustaz kasar-kasar kadang-kadang, kenapa teruk sangat ni? Kadang-kadang ada benda-benda itu yang kita sangkut. InsyaAllah. Itulah yang saya boleh kongsi dengan Ustaz dan Ustazah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nisina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.